Salam sejahtera. Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama malam ini. Bermula hari ini, sekitar 3 juta rakyat Singapura boleh menebus baucar SG60 bernilai $600 hingga $800. Bermula hari ini juga penguatkuasaan ketat bagi VEP dijalankan pihak berkuasa Malaysia dengan kenderaan tidak dibenarkan meninggalkan Malaysia sehingga denda dijelaskan. Dan harga flat jualan semula naik 0.9% bagi suku kedua tahun ini, iaitu rentak paling rendah dalam tempoh 5 tahun. Mulai hari ini, saudara, rakyat Singapura berusia 60 tahun ke atas boleh menuntut baucar SG60 bernilai $800. Anda yang berusia antara 21 tahun hingga 59 tahun pula boleh mendapatkan baucar SG60 bernilai $600 mulai 22 Julai. Baucar itu sebahagian daripada usaha mengiktiraf sumbangan rakyat Singapura sedang negara ini meraihkan ulang tahun kemerdekaan yang ke-60 tahun ini. Poskad yang mengandungi kod QR untuk diimbas bagi membolehkan rakyat Singapura mendapat baucar SG60. Ia juga mengandungi mesej daripada Perdana Menteri Lawrence Wong. The SG60 voucher is our way of recognizing the contributions of all Singaporeans in our nation-building journey. Let us continue to work together to build an even better home for everyone in Singapore. Sekitar 3 juta orang dewasa layak menerima baucar tersebut. Cara menuntut baucar SG60 sama seperti baucar CDC. Ia juga boleh digunakan di semua kedai di kawasan kejiranan, pusat penjajah dan pasaraya yang menerima baucar CDC. Besides supporting Singaporeans in defraying their household expenses, this SG60 voucher will also benefit the heartland shops and the hawkers because $2.02 billion of SG60 vouchers will be claimed over the next 1.5 years. And that is a significant sum and will go some way to support our heartland shops and hawkers in increasing their footfall and also sales. Bagi mencerminkan usaha Singapura menjadi lebih inklusif, poskad ini direka oleh 7 artis dengan keupayaan berbeza. I hope they will enjoy the artwork because it's vibrant and beautiful, co-created by the residents, and it's done by the community, and therefore it's not a work done by one artist. I was very happy that all Singaporeans will receive SG60 voucher and that have my Singapore River drawing, and hopefully they appreciate my artwork. Kesemua baucar itu boleh digunakan sehingga 31 Disember 2026. Para penduduk boleh menuntut baucar itu menerusi laman rasmi go.gov.sg. Pihak berkuasa menasihati rakyat Singapura supaya kekal waspada terhadap penipuan berkaitan baucar SG60. Maklumat perbankan atau urus niaga kewangan tidak diperlukan untuk menuntut baucar tersebut. Malaysia meningkatkan langkah penguatkuasaan skim permit kemasukan kenderaan VEP bermula hari ini. Para pemandu kenderaan asing yang menyeberang masuk dari Singapura akan didenda RM300 atau sekitar $90 Singapura jika tidak memiliki tag RFID yang sah atau yang tidak diaktifkan. Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, kenderaan terbabit juga tidak dibenarkan meninggalkan Malaysia sehingga denda kompaun itu dijelaskan dan VEP diaktifkan. Penguatkuasaan bermula pada tengah malam sejurus masuknya 1 Julai. Kira-kira 50 pegawai dari JPJ memasang sekatan jalan kira-kira 100 meter dari pusat pemeriksaan imigresen di Causeway Johor, Singapura. Mediacorp memerhatikan sekurang-kurangnya 15 kenderaan berdaftar Singapura diarahkan ke tepi dalam tempoh 15 minit. Semua pemandu yang diminta ke tepi diwajibkan untuk membayar denda, mendaftar dan mengaktifkan VEP mereka sebelum dibenarkan meninggalkan Malaysia. Syarat peraturan VEP sudah diumumkan sejak Oktober tahun lalu. Ia berbentuk tag RFID yang membantu pihak berkuasa mengesan kenderaan asing selain mencatat denda yang tertunggak dan kesalahan trafik semasa kenderaan berada di Malaysia. JPJ menyatakan lebih 42,000 VEP
bagi kenderaan persendirian berdaftar di Singapura belum diaktifkan setakat 29 Jun. Memang untuk permulaan ni memang tiap-tiap hari kita akan buat. Tapi kita bukannya tertumpu di satu-satu tempat sahaja. Di pelbagai lokasi, cuma untuk permulaan minggu ni kita akan fokuskan di negeri Johor. Di kawasan-kawasan tumpuan kenderaan asing di negeri Johor. Dan lepas tu baru kita akan pergi ke negeri-negeri lain yang mana tumpuan warga asing pergi ke lokasi-lokasi tersebut. Harga bagi flat jualan semula HDB naik pada rentak lebih perlahan kepada 0.9% pada suku kedua tahun ini. Ia adalah pertumbuhan terendah dari suku ke suku sejak pandemik COVID-19 tercetus pada tahun 2020. Ini juga suku ketiga berturut-turut di mana harganya meningkat lebih perlahan. HDB akan melancarkan sekitar 5,500 flat bina ikut tempahan BTO bulan ini di estet-estet seperti Tampines, Toa Payoh dan Sembawang. Sekitar 3,000 unit jualan baki flat SBF juga akan ditawarkan dalam pelancaran tersebut. Sementara itu, harga rumah privat juga naik lebih perlahan sebanyak 0.5% pada suku kedua susut daripada 0.8% yang dicatatkan dalam suku sebelumnya. Jumlah urus niaga rumah privat menjunam sekitar 40% berbanding suku lalu disebabkan kemerosotan pada bilangan unit yang dilancarkan. Lebih 4,700 unit kediaman privat juga akan dilancarkan pada separuh kedua tahun ini demi memenuhi permintaan pasaran. Pemerintah Maldives sedang memikat syarikat-syarikat Singapura supaya melabur dalam sektor perumahan, pelancongan dan logistik negaranya. Sektor-sektor itu sebahagian daripada rancangan 2040 Maldives untuk mempelbagaikan ekonominya. Dan syarikat-syarikat Singapura boleh memainkan peranan dalam memacu pembangunan prasarana, perancangan bandar dan perkhidmatan digital. Menteri Bertanggungjawab bagi Hubungan Perdagangan Grace Fu dan rakan sejawatannya dari Maldives berucap di sebuah forum perniagaan tentang usaha mengukuhkan perkongsian dua hala. There is strong potential for Singapore and Maldivian companies to pursue win-win partnerships. Singapore's strength in areas like infrastructure development, urban planning, digital services can support the Maldives in its journey towards a more diversified economy. We recognize and honor the Singaporean companies and investors who have contributed to our success over 5 decades, and we invite continued collaboration based on this proven track record. Our new foreign investment law, the first comprehensive update in over 40 years, alongside other reforms, creates the transparent, efficient business environment that forward-thinking companies both expect and deserve. Perdana Menteri Lawrence Wong akan melakukan lawatan ke Kemboja dan bertemu dengan rakan sejawatannya Hun Manet di Phnom Penh esok. PM Wong akan diberi sambutan penuh istiadat di Istana Kemboja dan bertemu Raja Norodom Sihamoni. Beliau juga akan mengunjungi Presiden Senat Hun Sen. Dalam lawatan itu, beliau akan diiringi Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan serta Menteri Negara Ehwal Luar Merangkap Perdagangan dan Perusahaan Gan Xiao Huang. Sepanjang ketiadaan PM Wong, Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong akan memangku jawatan Perdana Menteri. Sempena Hari SAF yang turut menandakan 60 tahun pertahanan negara, lebih 2,000 askar menyertai perbarisan membawa panji-panji tentera. Ikuti selepas ini mesej utama sempena sambutan tersebut. Selamat bertemu kembali. Lebih 2,000 askar Angkatan Bersenjata Singapura SAF menyertai perbarisan Hari SAF tahun ini bagi menandakan 60 tahun pertahanan negara. Askar-askar mengadakan istiadat perbarisan membawa panji-panji tentera bagi melambangkan kesetiaan, keberanian dan kesediaan unit masing-masing untuk bertempur. Presiden Tharman Shanmugaratnam merasmikan majlis itu dan menyampaikan panji-panji negara kepada unit tempur terbaik tahun ini, iaitu Batalion Komando Pertama.
Menteri Pertahanan Chan Chun Sing menyampaikan anugerah unit terbaik kepada 30 unit aktif dan perkhidmatan negara serta anugerah anggota NS terbaik tahun ini kepada 18 anggota NS. Berucap di majlis itu, Encik Chan berkata keamanan dalam dunia yang bergolak sekarang boleh dicapai menerusi kekuatan, disiplin dan tekad rakyatnya. Singapura, tegas beliau, mesti bersedia untuk mempertahankan dirinya sambil menggesa rakyat Singapura supaya jangan mengambil ringan keselamatan negara. Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan berkata memberi penghormatan kepada anggota kerahan perkhidmatan negara penting bagi melindungi masa depan Singapura sebagai sebuah negara. Dengan sokongan seumpama itu, kata beliau, anggota kerahan akan dapat mengekalkan piawai pertahanan yang tinggi di tengah-tengah order sejagat berasaskan peraturan yang rapuh. Dr. Balakrishnan berkata demikian di majlis dedikasi semula gabungan sempena Hari SAF yang julung-julung kalinya diadakan di 5 lokasi. Beliau memberi amaran bahawa Singapura akan sentiasa terdedah kepada ancaman luar dan tidak boleh bergantung kepada sesiapa untuk melindungi dirinya. Dr. Balakrishnan berkata, SAF akan terus membangunkan keupayaan baharu dan mendakapi teknologi pertahanan terkini. Beliau juga menekankan peri pentingnya mempunyai perkhidmatan negara. It touches all Singaporean families, directly and indirectly. And it requires the support of the entire nation to ensure that our servicemen can train and can perform their operational duties and to face the risks that come with it. But to do so with peace of mind and the confidence that this is a cause that's worth sacrificing for. Di satu lagi majlis yang dianjurkan Persekutuan Perniagaan Singapura, Menteri Pertahanan Chan Chun Sing turut mengucapkan terima kasih kepada anggota kerahan daripada semua generasi. Beliau berkata majikan memainkan peranan penting dalam menjadikan Singapura sebuah wahak ketenangan dalam dunia yang berkecamuk. Your support is critical to our mission success in the SAF. Without your support and you taking care of our NS men in their civilian work, I'm quite confident to say that none of the servicemen and women will be able to focus on their tasks. When they are called for training courses, in-camp training, and so forth. Seorang anggota kerahan Angkatan Bersenjata Singapura SAF berusia 30 tahun meninggal dunia selepas rebah di luar kem Maju semalam. Menurut Kementerian Pertahanan MINDEF, lelaki itu baru selesai menjalani sesi latihan peningkatan kecergasan atau NSFIT di kem tersebut. Memandangkan lelaki itu menyatakan berasa sihat selepas sesi tersebut, dia dibenarkan meninggalkan pusat itu sekitar jam 8 malam. Kejadian lelaki itu rebah di luar kem Maju dilihat seorang pejalan kaki yang segera menghubungi ambulans. Paramedik yang tiba pada jam 8.25 malam memulakan usaha menyelamat dan diteruskan semasa pesakit dibawa ke Hospital Universiti Nasional NUH. Ambulans tiba di hospital sekitar 9 malam, namun anggota kerahan itu disahkan meninggal dunia pada 9.54 malam. Sebagai langkah berjaga-jaga, SAF menggantung sementara semua latihan NSFIT sehingga Jumaat ini. Ini adalah untuk menyemak semula prosedur dan protokol keselamatan serta mengingatkan askar-askar mengenai keutamaan keselamatan. SAF turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga lelaki tersebut serta menghulurkan segenap sokongan. Menteri Kanan Lee Hsien Loong turut meluahkan rasa sedih atas berita kematian askar kerahan tersebut dalam satu catatan di laman Facebook beliau. SM Lee turut menyeru memberi hormat SAF iaitu menghormati semua anggota perkhidmatan negara, askar sepenuh masa, NS-men beserta anggota keluarga mereka atas sumbangan dan pengorbanan mereka demi menjadikan Singapura selamat. Saudara, SKIP iaitu ruang untuk belia di Orchard Road akan selesai menjalani rombakan ketiganya sejak ia mula beroperasi hampir 2 dekad lalu. Mulai November, SKIP akan memberi lebih banyak tumpuan kepada program-program kendalian belia seperti bimbingan kerjaya dan pembangunan masyarakat.
Ia berharap dapat mendekati lebih 30,000 belia setiap tahun. Selepas 3 tahun dinaik taraf, ruang di Somerset ini akan dibuka dengan 30% lebih banyak ruang untuk program belia. Ia juga menjangkakan lebih 2 juta pengunjung setiap tahun. Kos ruang dijangka sekitar 50% lebih murah berbanding ruang serupa di kawasan beli belah. Malah ada kemungkinan sesetengah ruang mungkin disediakan secara percuma. Gerai-gerai mikro juga disediakan untuk golongan belia memanfaatkannya. So the rejuvenated scape is part of a larger Somerset youth belt. And within this belt, scape is the keynote from which partnerships and programs will then be able to spill over into the belt and give even more space and opportunity for our young people. Saudara, krisis politik di Thailand semakin hangat selepas Mahkamah Perlembagaan Thailand menggantung tugas Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra. Perinciannya selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Mahkamah Perlembagaan Thailand menggantung Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra daripada jawatannya selepas menerima satu petisyen yang menuntut agar beliau dilucurkan. Cik Paetongtarn akan digantung daripada jawatannya selama tempoh kesnya disiasat sehingga keputusan dikeluarkan. Petisyen itu difailkan oleh 36 senator. Ia menuduh Cik Paetongtarn berkelakuan tidak jujur dan melanggar piawai tata susila dalam satu perbualan telefon dengan mantan Perdana Menteri Kemboja yang berpengaruh Hun Sen berhubung pertikaian sempadan. Cik Paetongtarn sudah pun menerima keputusan mahkamah untuk menggantung beliau daripada jawatannya. Namun beliau akan kekal menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kebudayaan baharu menyusuli satu rombakan kabinet baru-baru ini. Timbalan Perdana Menteri Surya Jungrungrungkit akan menjadi Perdana Menteri sementara Thailand. Tentera Israel mengaku bahawa orang awam Palestin menjadi sasaran serangannya di pusat-pusat pengagihan bantuan makanan di merata Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan hampir 600 penduduk Gaza terbunuh semasa berusaha mendapatkan bantuan. Yayasan Kemanusiaan Gaza GHF yang disokong Amerika Syarikat dan Israel mula mengedarkan bantuan di Gaza sejak akhir Mei. Israel menyatakan lebih 46 juta paket makanan diedarkan. Namun PBB mengkritik operasi GHF dan menyifatkannya sebagai pada asasnya tidak selamat serta gagal bersikap berkecuali. Sementara itu, sekurang-kurangnya 51 warga Palestin maut dalam serangan udara terkini Israel ke atas Gaza. Ini termasuk 24 penduduk yang berada di kawasan pesisiran pantai. Washington mengesahkan bahawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Presiden Donald Trump pada 7 Julai ini. Presiden Trump sebelum ini menyuarakan harapan agar satu gencatan senjata dapat dicapai di Gaza dalam tempoh seminggu. Gelombang panas ekstrim terus mencengkam sebahagian besar Eropah, mencetuskan kebakaran hutan dan menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan. Suhu di Sepanyol dan Portugal mencapai sehingga 46 darjah Celsius, manakala suhu di Perancis pula dijangka memuncak sama ada hari ini atau esok. Kebakaran hutan dilaporkan di barat daya Perancis membakar kawasan seluas 400 hektar dan menyebabkan para penduduk berpindah dari tempat tinggal mereka. Sebanyak 16 wilayah di merata Perancis sedang bersiap sedia untuk berdepan cuaca panas sehingga 41 darjah Celsius. Di Turki, pasukan penyelamat sudah memindahkan lebih 50,000 orang di 5 wilayah sedang kebakaran hutan berlarutan buat hari kedua berturut-turut. Lebih 42,000 daripada mereka dari wilayah Izmir di barat Turki yang paling terjejas teruk. Suhu di merata Sepanyol pula dicatatkan melebihi 40 darjah Celsius. Menurut Jabatan Kaji Cuacanya, Sepanyol kini berdepan bulan Jun paling panas dalam sejarahnya dan dijangka berlarutan sehingga Khamis depan. Portugal juga mengalami cuaca melampau dengan suhu meningkat kepada lebih 46 darjah Celsius. Beberapa wilayah termasuk ibu kota Lisbon diletakkan dalam tahap berwaspada sepanjang 2 hari lalu.
Para saintis menyatakan cuaca ekstrim yang melanda Eropah dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai kubah haba yang berlega-lega dari Perancis, Portugal, Sepanyol hinggalah ke Turki. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan lebih 190,000 visa umrah sudah dikeluarkan kepada jemaah luar negara sejak bermulanya musim umrah baru tahun ini. Permulaan rasmi musim umrah kali ini bermula pada 10 Jun dengan permohonan visa dibuka melalui wadah nusuk. Nusuk membolehkan jemaah menempah hotel, khidmat pengangkutan dan permit masuk ke masjid dan tempat-tempat suci di Saudi. Penunggang basikal dan pengguna alat mobiliti peribadi PMD menghadapi tindakan penguatkuasaan bermula hari ini jika mereka menggunakan laluan khusus untuk pejalan kaki. Alat-alat sedemikian hanya boleh digunakan di laluan berbasikal. Hukumannya termasuklah denda sehingga $2,000 dan penjara sehingga 3 bulan. Sekian saja berita untuk malam ini saudara, sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.